أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini, di mana pada malam ini kita masih lagi tentang perkara yang telah kita bincang pada minggu yang lepas tuan-tuan. Itu kita bincang tentang sifat yang ideal yang perlu ada pada kedua ibu bapa, yang mana dulu kita telah pun bincang tentang ibu bapa yang kasihan belah kepada anak-anak, dan juga ibu bapa yang sopan serta mudah maaf kepada anak-anak, sabar dalam melayan kerana anak-anak. Dan malam ini tuan-tuan, kita nak tengok pada malam ini mengenai saranan supaya ibu bapa memberikan nasihat secara selang-seli. Jadi tuan-tuan, nasihat ini adalah suatu yang amat penting tuan-tuan. Kepentingan nasihat ini boleh kita tengok dalam dunia kita hari ini, terutamanya dalam bidang pengiklanan. Kalau iklan itu sehari 3-4 kali dia mari. Dia tak mari sepanjang masa orang jemu. Pas iklan dia iklan pula. Tak, dia tengah-tengah orang baca berita, dia iklan sekali. Ataupun bila habis bola pusingan pertama, dia celah dengan iklan, supaya orang yang mendengar iklan dan promosi ini tidak jemu tuan-tuan. Begitu juga nasihat ini daripada kedua ibu bapa, dia kena celah selang-seli begitu tuan-tuan. Tidak boleh dan tidak patut jika ibu bapa sepanjang masa beletek menasihat anak-anak sehingga keadaan jemu anak-anak, akhirnya nasihat-nasihat ini tidak lekat di dalam sanubari anak-anak. Sebab itu tuan-tuan, kita dapati di dalam sejarah dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat-sahabat, semacam mana juga Nabi kita nasihat kepada isteri dia, pada kaum muslimin dan muslimat. Dan begitu juga kita tengok dulu bagaimana Nabi SAW menasihatkan kanak-kanak, terutamanya anak-anak yang tinggal bersama dengan Nabi. Anas ibn Malik, Nabi pernah nasihat dia cara makan yang betul. Sebegitu juga Ibnu Abbas, Nabi pernah nasihat kepada dia apa dia kepercayaan akidah yang sepatutnya ada dalam diri dia tuan-tuan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan nasihat Luqman kepada anak-anaknya.
Satu nasihat yang menjadi panduan pada hari ini dalam dunia pendidikan anak-anak. Orang tengok balik apa dia kata Luqmanul Hakim kepada anak-anak dia. Semacam mana juga kalau kita tengok lagi nasihat dari nabi-nabi yang lain kepada anak-anak dia. Nabi Nuh penuh dia nasihat kepada anak dia, tuan-tuan. Nabi Yaqub dia pun nasihat kepada anak-anak dia. Ini contoh-contoh yang kita boleh ambil daripada panduan Al-Quran bahawa nasihat ini penting, tetapi ia hendaklah dibuat secara selang-seli, di celah-celah sesuatu kejadian ataupun juga suatu peristiwa ibu bapa boleh mengambil peluang untuk menasihatkan anak-anak ini. Jadi tuan-tuan yang perlu kita faham pada malam ini bahawa cakap banyak pada beberapa keadaan tak sampai maksud. Cakap banyak, boleh katakan kita beletek 2-3 jam, muka duk tengok ke TV, mulut duk tuju ke anak, duduk dapur katakan. Ada ibu bapa begini nasihat, duduk luar beranda isap rokok daun, mulut duk saung dalam rumah tu, dia duk luar tengok pada pokok kayu, tengok kepada mana nak kata bahawa dia duk luar, ia nasihat ke orang dalam. Ini contoh yang mana kita kata tuan-tuan nasihat yang sebenarnya perlulah kita berjumpa dan mengadap antara satu sama lain. Cuma yang kita nak sebutkan pada malam ini, yang mana tajuk kita malam ini, iaitu kita nak sebutkan tentang jangan terlalu kerak sangat nasihat ni. Siapa jemu kerana perkara sebegini tidak membawa faedah. Bahkan Nabi SAW sendiri, kita nak melihat bagaimana amalan yang dibuat oleh Nabi SAW dalam hal ini, tuan-tuan. Mana diceritakan daripada Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Al-Imam Abu Hanifah Nu'man Ibn Sabit, yang mana pada suatu hari Al-Imam Abu Hanifah menasihatkan muridnya. Kata Imam Abu Hanifah kepada anak-anak muridnya, la tuhaddits fiqhaka man la yashtahi. Kata Imam Abu Hanifah pada anak-anak murid dia, jangan ngajar, jangan cakap fiqh ini kepada orang yang tak minat. Ada orang yang tidak suka, jangan cakap. Jadi kalau kita nak cakap hal ilmu, kita nak cakap hal perkara hak baik-baik ni, kita kena tengok orang yang kita nak khabar, kita nak cakap tu, dia bersedia ke tidak, dia minat ke tidak. Jangan kita bagi pada dia ketika dia tidak ada minat untuk mendengar kata-kata kita, tuan-tuan. Nasihat ketika anak duk tengok TV, nasihat ketika anak duk main game, nasihat ketika anak duk sibuk atau mesej, nasihat ketika anak duk sibuk melayari internet, nasihat ketika anak duk sibuk makan. Setengah orang mengambil masa di meja makan untuk nasihat. Jika anak tengah duk lapar, duk makan, situ dia saung. Ini yang kita kata bagaimana, tuan-tuan, dalam proses memberi nasihat ini perlu ada cara kaifiat yang betul, supaya kita dapat menemui dan mencapai matlamat yang betul ini. Jadi Al-Imam Abu Hanifah ini berpesan kepada anak-anak muridnya supaya jangan cakap hal fiqh ni, hal ilmu ni, jangan mudah cakap, dia kata, pada orang yang tidak minat. Orang tengah ngatuk, orang tengah ngatuk, kita masa tu sedap mengajar, ada orang tengah mengatuk ni tak minat lah. Orang yang tak ada
persediaan nak dengar. Oleh kerana itu mu jangan cakap banyak. Kenapa silang kaki 3 kali tukar tu berhenti lah. Jangan ada tebang dah. Kenapa tukar kaki tukar kita makin sedap makin galak cakap dah. Ya kena tengok orang minat ke tidak. Itu orang main wayang kulit zaman dulu mereka ni mahir baca kan. Orang main wayang kulit ni halangan tok dalang tu, dia tengok minat orang, dia tahu dia nak berhenti kat mana, nak start kat mana. Ada orang ingat pas ketua ingat cerita dia, kerana dia gunakan peluang tu, minat orang. Waktu mana orang suka dengar tau. Papa hisa, papa makan nasi pahisa, mula main wayang kulit 7 hari 7 malam. Bila dah nak perang situ dia pacak malam esok pula. Kerana minat orang tu ada bila lihat pada wayang kulit dah dia. Ni contoh bagaimana masyarakat kita mereka ni ada yang faham untuk menyampaikan sesuatu mesej. Kena tengok waktu yang sesuai, terutamanya anak-anak kita. Jangan kita nasihat pada waktu yang silap, tuan-tuan. Jadi kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kepada anak-anak murid dia, katanya jangan kamu buka pekoh ni, jangan bercakap, jangan mengajarlah benda ni kepada orang yang tak bersedia. Kerana ilmu pekoh ni dia perlu pada orang yang bersedia. Minda dia, hati dia, body dia tu memang bersedia untuk mendengar, untuk memahami. Kalau kita tak bersedia, orang bercakap apa pun kita tak faham. Kerana dalaman kita ni kita tak terbuka, tuan-tuan. Percayalah, kalau anak kita belum bersedia, waktu tengah duk sibuk, waktu tengah saing duk tunggu, kita nasihat tak masuk. Ya mak, ya. Gitulah hak dia boleh kata, kerana dia bukan waktu yang sesuai. Cari waktu yang sesuai. Lepas mayang tak ada kerja buat tu. Bapa berdoa, sudah berdoa, cakap situ sepatah dua, guna masa tu. Orang baru tengah bersih mayang, orang yang baru tengah suci lepas pada semayang, masa tu waktu sesuai, ambil 5 minit cakap dari hati ke hati apa benda yang kita nak nasihat. Itu yang kita kira bagaimana penggunaan waktu yang sesuai ini penting. Kerana Nabi SAW, tuan-tuan, itulah yang diamalkan oleh baginda kepada para sahabat, di mana dikeluarkan oleh Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah yang mengatakan, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamis marrah, faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadatu annaka dzakkartana kulla yawm, faqala ama innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata as-sa'amati alaina. Jadi hadis yang mana disebut daripada Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah yang mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini memberi tazkirah, peringatan pada setiap hari Khamis. Itu amalan yang dibuat oleh para sahabat. Hari Khamis dia bagi pelajaran, dia bagi nasihat, dia bagi peringatan. Kalau orang yang mendengar peringatan dan nasihat daripada Ibnu Mas'ud ini, mereka berasa barang ni barang penting. Mereka rasa nasihat ni nasihat yang amat berguna, bernilai. Lalu mereka pun membuat cadangan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman,
katanya kami ni kalau boleh ni saya ni kalau boleh nak kamu beri peringatan setiap hari. Tengok dia dengar Ibnu Mas'ud mengajar pada pagi kami, hari kami, dia berasa seminggu sekali macam belum cukup. Dia rasa seolah-olah lama nak boleh ketemu hari kami pula. Jadi oleh sebab dia ini berasa berkesan dengan pengajaran Ibnu Mas'ud dan nasihat dia ni, lalu dia buat cadangan. Dia kata kau bolehlah kamu peringatkan kami ni tiap-tiap hari. Dah apa Ibnu Mas'ud? Ni boleh tengok macam mana tuan-tuan. Harinya para tabi'in lah ni yang menjadi murid kepada Ibnu Mas'ud. Mereka datang meminta kepada Ibnu Mas'ud supaya boleh dengar hari-hari, nak dengar hari-hari. Dia kata kau boleh. Apa kata Ibnu Mas'ud bila dibuat cadangan tadi tuan-tuan? Kata Ibnu Mas'ud, yang menghalang aku berbuat demikian adalah kerana aku takut kamu jadi puasa. Jadi puasa, jadi jemu. Yang aku takut, yang menghalang aku daripada nak beri tiap-tiap hari ni, takut mu jemu. Jadi aku buat selang-seli lama sekali. Dia kata aku buat demikian ini kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun buat begini pada kami dulu, para sahabat pun. Nabi buat betul, aku buat ni lah seminggu kali. Nabi beri peringatan selang-seli seminggu, beri sekali seminggu, perangat sama, dia kata. Jadi aku buat ini adalah sama semacam mana yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi kita ini memberi peringatan dalam keadaan selang-seli berkala lah. Peringatan secara berkala, tidaklah tiap-tiap hari. Kerana apa? Kerana bimbang takut kami ini jemu. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menggambarkan pada kita bagaimana ibu bapa perlu menggunakan pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai salah satu daripada cara untuk mendekati anak-anak tadi. Jadi realiti yang ada pada hari ini yang mana kita tengok ibu bapa tidak menggunakan cara yang sebegini. Ibu bapa tak pakai pendekatan begini. Ibu bapa nasihat anak nak tidur dah. Balik ayam kuku. Kopak setengah kau nak bang subuh lele balik. Masa tu dia blebek. Masa tu dia bercakap kawan mengatur. Anak tangga pun tak rapok dah. Naik 2 tangga sekali naik pun tak rapok dah. Tak rapok dah balik kopak setengah. Mata kelabu dah kata. Ayam kokok dah. Kita duk nasihat blebek. Mu nak jadi apa mu ni? Orang lain jadi orang belaka, mu jadi benda dah. Itu hak kita bagi. Bila anak kita tuan-tuan balik lewat nak tidur, keadaan letih. Gini khutbah 4 kali Jumaat pun tak masuk gini. Dia tak masuk. Panggil Tok Khatib mana hak pandai khutbah pun suruh cakap, beri nasihat, tak dengar. Moga tak bersedia. Tu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah beritahu jangan duk cakap ilmu, fiqh ni jangan muduk kebel, jangan muduk syarah. Jangan muduk mengajar pada orang yang tidak bersedia, tak ada minat, tak ada selera untuk mendengar benda tadi. Bila kamu silap, kamu bagi juga dalam keadaan tadi tidak ada manfaat yang boleh dikutip daripada nasihat tadi tuan-tuan. Sebab itu nasihat yang betul ini penting. Memilih waktu. Dan jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Setengah anak-anak dia hafal dah. Dia hafal dah apa benda yang kita nasihat dah. Nang setengah kita tengok dia kata mandi kemudian mayang ngaji, kita kata dah.
6:30. Kita tengok pukul 6 tau. Mandi mayang ngaji, kita kata. Kita buat gitu sama tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari pukul 6:30 kita tengok jam pukul 6:30, mandi mayang ngaji. Kita kata gitu tau. Kita buat dah seminggu. Dah 6:30 kita tengok kita mandi mayang ngaji. Ya week kita dulu lagi. Dah kita nak week ke dia, week kita dulu. Mau nak kata apa? Nak kita derah ke dia. Tu dah seminggu. Ya puasa tu, ya puasa. Orang panggil ya puasa dah. Dah mu hari-hari mandi mayang ngaji. 6:30 mandi mayang ngaji. Dah 6:30 dah. You tengok jannah 25, you tengok kita mandi mayang ngaji dia. Ya nyajo kita pula. Bila puasa gitulah tuan-tuan. Dak makan dia, dak makan. Barang orang puasa orang panggil. Hari ni yang kita kena jaga ni. Supaya nasihat kita betul-betul sampai kepada anak kita, terutamanya bila kita tidak mengulangi nasihat ini pada waktu yang dekat beberapa kali. Setengah anak-anak dia puasa dengar bila kita nak mula bercakap aja. Kita nak mula bercakap, dia kata tengok kaset nak bunyi pula dah. Ya, kaset nak pasang pula dah. Dia tahu dah kaset hak sama je. Walaupun cakap lain tapi tajuk sama. Ada kadang kaset ceramah nak pasang pula tu. Kaset ceramah. Dia panggil kaset kita dah. Kerana puasa barang yang sama lah. Kan itu kena tahu waktu mana nak nasihat. Waktu dia nak bertolak ke mana-mana tempat yang jauh, dia nak pergi ni molek ni, kita beri peringatan, mu duduk kampung orang kena buat baik, jangan duk saing orang jahil. Walaupun mu alim, bila mu saing orang jahil, orang kata mu jahil juga. Mu saing dengan orang alim, dengan orang pandai, walaupun mu dak ngaji pun orang kata mu alim juga. Moga orang hukum ikut hak mu saing. Itu makna gitu kaedah dia tuan-tuan dalam memberi nasihat. Ini yang pernah dinasihatkan oleh Mak kepada Abdul Qadir Al-Kailani, yang disebut oleh Syekh Abdullah Alwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad dia tuan-tuan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Kailani ni suatu hari dia nak pergi belajar ke Baghdad. Dia dari Mekah tuan. Dia duduk di Mekah, dia nak pergi ke Baghdad, nak pergi cari ilmu di Baghdad. Mak dia nasihat ke dia, beritahu cakap betul, jangan nipu jangan nipu. Tengok nasihat mak dia tuan. Belum keluar nak pergi ke negeri, nak pergi keluar negara, nasihat. Kita kadang-kadang asalkan anak boleh keluar negara kan, suka benar lah kita dah. Buat tahlil, melek, lembu, tu gembira kita. Tu tak ada lembu, buat laksa dah. Ini bahasa kita ni, suka anak pergi luar negara. Tak ada pesan apa, pesan makan minum je. Nak masuk benda apa, siapa dia ni tu. Akhir anak sewa serumah dengan hak lelaki, sebilik pun ada. Mak ayah tak pernah pergi tengok di luar negara. Dapati ada antara pegawai yang pergi tengok, rupanya sewa sekali dalam rumah 13 orang sewa duduk sekali satu rumah, setengahnya sebilik pun ada juga yang pakak duduk sama dia. Ini yang kita kata tuan-tuan, perlu ibu bapa memberi nasihat, peringatan, terutama anak-anak yang nak meninggalkan kampung halaman, nak pergi belajar di tempat jauh yang mak ayah tak nampak, duduk asrama, pergi di bandar mana Kuala Lumpur ke mana yang mak ayah tak ada, tak nampak ni, tahu-tahu sajalah. Anak-anak kita kadang-kadang membuat perangai yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Abdul Qadir Al-Kailani ni dia keluar daripada Mekah ke Baghdad. Mak dia nasihat ke dia, jangan tipu, cakap betul.
Lalu mak dia memberikan bekal 40 dinar tuan-tuan. 40 dinar dia bagi bekalan nak jalan jauh ni. Ambil duit ni, bawa ke Baghdad, makan daripada duit ni lah. Kata Abdul Qadir Al-Kailani ni, ketika kami menghampiri bandar Hamadan di sepadang Iraq tu, dan negara Iraq di Hamadan ini bumi yang memang ramai penyamung. Zaman dulu Hamadan ini terkenal dengan tempat orang menyamung zaman dulu. Ada kalangan orang yang menyamung, antara tempat-tempat bahaya laluan zaman dulu Hamadan. Bila siapa di Hamadan katanya datang, dia kata kumpulan penyamung, lalu mula menguasai kafilah, lalu mula menguasai rombongan yang mana nak masuk ke Baghdad tadi. Dia mula kepung dan mula mengambil barang-barang orang ramai. Salah seorang penyamung itu datang kepada beliau lalu bertanya, kamu ada banyak mana budak? Dia kata, mu ada banyak mana? Dia kata, kita ada 40 dinar. Kata. Oh, dia beritahu betul. Orang lain rela menipu supaya orang curi tak tahu. Setengah rela tipu pula kerana nak biar orang curi tak tahu. Tu siapa tahap tu kita orang kaya mengaku miskin kita. Kalau orang curi tanya, kerana tak nak orang curi ambil banyak rumah kita. Lepas orang curi balik dah dapat ada barang, kita pun kabur banyak lalu. Supaya orang kata kita kaya. Ramai artis, orang selebriti kena curi 500 ya je, kata 2,000. Supaya nampak pitih mahal sikit. Kalau kata 500, 500 pun kabur ke polis, seolah-olah komang lah. Jadi dia ni cakap betul. Dia beritahu kepada penyamung tadi dia ada 40 dinar, dia kata. Jadi bila dia tengok budak yang cakap dengan duit yang banyak tadi, dia kata ni go lah budak ni. Dia kata ni bukan boleh kira sangat budak ni go lah tak. Ada dia biar dia tak periksa, taklah tengok ada sungguh ke tidak. Kerana tak percaya budak sebesar tu boleh bawa 40 dinar tuan-tuan. Kemudian katanya mari seorang lagi penyamung tanya, kamu adanya mana? Dia kata 40 dia. Dia kata budak ni ya ke sungguh ke tidak ni? Tadi orang tanya 40 ni 40 pula. Lalu dibawa kepada ketua penyamung. Bila ketua penyamung tanya, kamu ada banyak mana? Dia kata 40. Mana dia? Bagi tengok 40 dinar. Lalu ditanya pada dia, apa sebab kamu tak tipu ni? Apa sebab cuba bagi tahu apa sebab. Mu takut siapa ya? Mu tak tipu ni, kamu tak dusta ni. Kamu takut siapa? Siapa kamu buat demikian? Dia kata kita mak nasihat gitu dah. Mak kita nasihat masa kita nak keluar daripada Mekah. Mak kita kata cakap betul, jangan tipu, jangan dusta, jangan sipang, jangan susu, jangan lebong, jangan cong. Janganlah tuan-tuan kita setengahnya otak lah benda. Ini yang diajar oleh mak dia masa nak keluar. Tengok waktu yang sesuai, peringatan akhir mana. Dia guna waktu tu. Mak dia kata cakap betul mu awang. Mu duduk mana kabur hak betul. Ni dia gunakan nasihat mak dia tadi. Dia bercakap betul dengan ketua penyamung tadi. Dia kata kita tak tipu kerana mak kita nasihat dah. Suruh kita cakap betul. Oh Allahu Akbar. Dia pun berteriak. Dia akak suara. Salah setengah riwayat kata dia cari kat baju dia. Ketua penyamung tadi dia kata mak pun mudak langgar. Mu dengar nasihat mak. Aku nasihat Tuhan suruh jangan curi, aku curi, dia kata.
Mung besar ni pun takut dah nak langgar hak mak. Aku hak tua begini ni tak takut pada Allah Ta'ala. Lalu dia pun bertaubat. Dia kata aku taubat hari ni. Lalu mana-mana pengikut dia kata mung jadi ketua penyambung, kita menyambung. Mung jadi ketua taubat, kita taubat juga. Kita ikut mung, dia kata. Jadi masing-masing pun taubat juga. Kita ikut ketua je, kata. Dah kalau ketua ajak nyambung, kita pergi nyambung. Dah. Kalau ketua ajak taubat, kita taubat. Taubat akibat daripada nasihat seorang ibu kepada anak supaya bercakap betul tak tuan. Ni kaedah. Kita dak nasihat ke anak suruh cakap nipu. Ha tu. Kalau orang cari ayah mu kata tak ada dulu lagi yang pesan. Kalau orang cari ayah mu kata tak ada dah. Yang pesan gitu. Oh mari assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada. Mari cari. Ada ke tidak ni? Pak belalang ada ke tak? Pak belalang. Lalu keluar anak dia. Dia kata bapa ada tapi dia suruh kata tak ada. Mu tengok. Dia cakap betul benda sungguh kawan tu. Orang suruh khabar tak ada. Dia kata bapa ada tidur dalam tapi dia suruh bagi tahu tak ada. Tok Ngulu kata sudahlah. Tok Ngulu kata dah. Mari dia kata Pak Belalang bangun, dia kata ni. Orang nak minta cari lembu kambing hilang dia tahu dia. Ini nak beritahu kan mana tuan-tuan. Kita pesan ke anak suruh nipu. Suruh lebong. Nasihat pada anak yang tak tepat. Nasihat pada anak yang menyebabkan anak tadi tidak tahu yang mana betul yang mana salah. Ni kekurangan yang ada pada kita hari ni ibu bapa, yang mana kadang-kadang nasihat segelintir ibu bapa adalah nasihat yang tidak betul tak tuan. Itu nasihat so curi hak orang ada tau. Temu tengok tu. Wahnya ada tu. Mu gelek-gelek kaki kat pagar malah karang tak apa, ayah ambil lah dia kata. Tengok. Wahnya orang isu anak dia gelek buat main bola. Gelek. Kawan tu pun pergi gelek. Siapa ke muka pagar dia tak apa lah. Malah karang dia ambil lah. Anak dia tu kan gelek wahnya. Ni ada kot ni. Yang kita kata pendidikan yang diajar kita ni sendiri, nasihat yang tidak tepat, dah lah waktu tak kena. Waktu tak kena kadang-kadang. Waktu tak kena, nasihat pun tidak tepat. Terutamanya bila waktu anak-anak perlu kepada nasihat, kita tak nasihat. Waktu anak-anak nak kepada nasihat, kita tak nasihat. Waktu dia jemu, masa tu lah kita nak nasihat dia. Setengah kita marah anak-anak minta nasihat. Marah anak-anak minta nasihat, marah. Kadang-kadang tanya dah apa ayah hisap rokok dia tak. Marah kita mau budak-budak masuk capur apa ngorang tu dah. Lain kali jangan duk masuk capur. Ada masuk capur dia tu. Orang tua jangan masuk capur. Tu hari je kengai tu. Mana ikan makan sedap hari tu. Duk tarik tu. Rokok but tepi. Bakar punggung anak dia tak kata. Tak kah pun. Mungkin ayah kata dong jangan masuk capur bak rokok ni kata. Bakar gitu punggung. Cara apa dia kata tak? Dia kata orang minta nasihat tak nak nasihat. Ini contoh kita kata bagaimana waktu yang sesuai untuk kita nasihat, kita tak nasihat. Apabila waktu dah terlepas, waktu dah besar, dah jadi buluh dah, masa tu kita ambil peluang nak nasihat tu. Apabila anak dah jadi ganas, gangster mana kau Singapura, anakku Sazali, anakku Sazali, ketua gangster di Singapura, baru nak nasihat. Ini yang kita kata bagaimana tidak tepatnya waktu tadi yang menyebabkan ibu bapa begini, bukan ibu bapa yang idea tuan-tuan. Jadi sebenarnya tajuk kita yang kita bercakap pada malam ini iaitu ibu bapa hendaklah memilih nasihat yang baik ini
jangan terlalu rapat sangat. Jangan terlalu dekat sangat. Pagi dah saung dah, petang pula beri pula sekali lagi. Dia kata weh banyak sikit. Tak apa tak. Orang hok dengar ni hok jadi panas ling oi. Hok dengar ni hok cakap tak ada masalah, cakap banyak pun. Kita tak rasa apa bila cakap ni sedap. Moga orang cakap ni tak rasa apa. Penceramah apa? Orang ngajar ni sedap sangat cakap. Hok dengar tu seksa. Liuk kali. Tunduk tak panas setuh ke tanah kadang-kadang tu. Nak khabar lah, nak ulihkan habis orang cakap nak dengar tu. Hari-hari Jumaat khutbah katakan tau. Khutbah Jumaat. Hari Jumaat bukan senang nak ulihkan habis tu. 25 minit nak ulihkan habis setengah jam. Kadang ni jadi layu. Jadi layu ni bokok piyah jatuh dulu. Dahi tak jatuh, piyah jatuh dulu tau. Orang belakang setuh supaya sedar tau. Orang belakang kadang-kadang ya setuh atau orang tepi setuh sikit di pinggang tu tau. Mungkin nak suruh sedar. Orang nak doa dah ni. Orang nak doa dah hari Jumaat. Allah, ya kaju. Nya balah. Tunggingnya 2 kali tak belakang. Nya balah ke dia. Mosnya Allah. Kaju tengok. Baik pada gimnastik lagi. Nya balah ke dia tak. Dah kejutnya pasal dia kata inilah orang hak dengar ni seksa, orang hak cakap tak ada apa masa cakap memang sedap, terutama tajuk-tajuk yang dibicarakan pula kadang-kadang tajuk yang memberikan apa kata banyak poin kata sedap cakap, tapi orang yang dengar yang ini yang kita kena pilih waktu ni yang sesuai, yang mana bila tidak kena dan waktunya terlalu rapat, maka ia menyebabkan jadi jemu. Akhirnya dia ejek kita pula, bukan dia nak dengar, dia ejek kita. Ini peringatan untuk ibu bapa. Kalau anak-anak boleh ejek kita, tengok tu nak ketebah pula, nak ketebah dah. Kalau ada ayat-ayat gitu cang tu, cara kita tak kena dah, lama ni tak kena tak tu. Yang tu kaset nak bunyi pula tak, nak bunyi kaset pula tak. Kalau lah ada kritikan anak-anak bahawa kita mengulangi perkara yang sama cang, bahawa benda tu tak masuk dalam kepala dia, dia tidak bersedia untuk mendengar daripada kita tuan-tuan. Jadi bila Nabi SAW mendidik para sahabat ini, baginda menggunakan cara yang kita sebutkan tadi, cara didikan yang jelas dari seorang Nabi kepada umat ini, untuk kita gunakan cara ini pada anak-anak kita juga. Itu menggunakan peringatan secara berkala, ada waktu-waktunya. Ketika waktu yang sesuai, ketika anak-anak mempunyai waktu mereka bersedia mendengar. Orang putih mereka nak tidur, mereka baca buku-buku dulu, baca ke anak tu, baca ke anak buku, lalu di situ pengajaran dimasukkan pada anak-anak. Tu kita mana kita tengok orang kita beza dengan orang putih. Orang putih anak nak tidur baca buku, lalu selitkan pengalaman orang tua ni, pengajaran. Kita dong kadang-kadang nyusukan anak, mak tidur, anak dah hidup. Dak tidur budak ni nyusu kan. Akhir anak tu duk main, mak tidur. Hak tu kahwin nyusu, hak tu tidur. Patutnya baby tu tidur, mak dak tidur patutnya dah. Allah, dia tidur mak tadi. Baby tu duk main, dak tahu tah mana. Bangun tidur cari dak jumpa. Orang mari kata kita nak mari nak tengok baby ni. Hati lu ya kata, hati lu ada dia kata. Tunggu nangis baru tahu duk mana. Dak jumpa cari. Ada yang main duk masuk bawah sofa, duk main dalam almari. Dak jumpa cari, orang mari nak tengok tak tahu. Bayi dia tak tahu duduk mana. Akhir kali dia kata hati.
tu nangis baru tahu duduk kat mana. Allah ni lah ya, kadang-kadang kita kata tuan-tuan waktu yang sesuai ini penting. Ayo jangan kita terlalu rapat sangat bila memberi peringatan, terutama anak-anak generasi hari ini ya mudah panah barang. Ya mudah panah barang. Tak panah barang apa, kita tak pernah bela dia. Kita tak nak bela dia sejak pada beranak dulu serah ke pengasuh. Tak, bila nak jinak dengan kita? Aduh, bukan salah budak-budak, salah kita juga. Anak jadi tak jinak kerana kita dok lok ke pengasuh sejak pada anak merah dulu gitu. Pas beranak we ke pengasuh lalu. Kita pun kerja pagi petang. Dah bila nak jinak anak dengan kita? Bila? Anak jadi jinak ni bila duduk dengan kita semua. Rupa kucing duduk tepi kita sama, duduk belilik, duduk gelewak kita, hak tu hak baru jinak. Ni kalau lah sehari kali tengok nak jinak bila? Kucing pun tak jinak. Kalau cara tu tuan-tuan, ini yang menyebabkan jadi derah panah barang. Bila tak jinak, dia mudah meletih, mudah nak marah, mudah kita nasihat kau, susah nak terima. Lalu kita pun kata susah lah ni ustaz, budak-budak payah nak dengar kata kat tua. Makan apa benda budak lah ni? Makan apa benda? Apa mong tu? Masa budak-budak apa lah dia sekolah mulak dengan orang sama. Betul. Setengahnya duduk salahkan anak. Dia tak pernah salahkan diri dia. Dia kata apa benda budak lah ni makan. Ramah kita dulu jinak dengan mak ayah pergi mana-mana. Memang sama mak ayahmu atas belakang duk kendong semua sama dulu. Ayung pula puk ama-ama belalang kupu-kupu pula. Tengok nangis betul wisusul lalu, tak kira baru pun rela. Mak dalam baru nangis anak duk berbuah bawah pohon apa kata sama dulu. Dulu sama-sama dulu pohon apa benda ada tepi baru. Anak menangis dalam baru mak pergi susu sama dulu. Hari ni menangis tak menangis nak cari mak, mana mak tempat lain, anak tempat lain. Hari ni yang menyebabkan kita kata kenapa anak jadi panah barang, payah nak dengar. Kita pun duk salah ke anak, duk mari ustaz tolonglah air tawar ke ustaz biar dengar kata. Tu air manis ke tawar ke masing pahit ke tak pakai dah. Kalau mau pera betul gitu ya, kita kena faham molek kita ni. Awak tak guna dah air tu. Carilah air apa pun, bacuhlah air apa pun. Habis kalau mau bela dalam betul gitu, payahlah tuan-tuan. Suka untuk nak ejah balik supaya jadi jinak. Dengar kata. Awak dengar kata ni, awak jadi bahasa duduk belilik dengan kita sama. Duduk tepi sama. Itu yang kita lihat hari ni, generasi yang ada pada hari ni tak macam zaman kita dulu. Kita mak ayah cakap sepatah nilai air mata. Nak lawang tak berani. Moga kita belilik dengan dia sejak pada kecil dulu. Hak learning kita tak pernah pera. Kita kata sepatah lari ke Lombok, bukan nangis. Lari ke Lombok tak jumpa cari kita. Ini ya keadaan yang boleh kita tuai bila kita telah mengabaikan mereka dalam kehidupan mereka, tuan-tuan. Moga Allah Ta'ala membaiki kita sebagai ibu bapa, memberi ilmu sikit sebanyak cara mendidik yang betul. Ya kita tu apa yang pernah orang tua kita buat pada kita, biarlah kita imbangkan dunia dan akhirat ini. Moga Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada kita, anak-anak kita, dan jauhi daripada api neraka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.